Okay, hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid bersama dengan Cikgu Syikin dalam KSSMPK Matematik Tingkatan 5. Untuk unit yang kedua iaitu ruang, kita akan melihat subtopik 2.1 isi padu prisma tegak. 2.1.1 objektif kita iaitu menamakan prisma tegak. Okey, menamakan prisma tegak. Okey, kalau kita tengok pada gambar raja yang terdapat dalam paparan ni, bentuk asal dia ialah kubus. Okey, kubus ataupun nama prisma dia, prisma tegak segi empat sama. Okey, kenapa segi empat sama? Sebab tapak dia sama tapak dia sama, ukuran dia semua sama. Okey. Prisma tegak, ciri-ciri yang ada mempunyai 6 permukaan rata yang sama besar. Okey, sama besar Kemudian dia ada 8 bucu dan 12 sisi. Okey, ini ialah antara contoh prisma tegak segi 4 sama. Okey, dia punya permukaan rata dia semua saiz yang sama Yang dikatakan permukaan rata tu inilah bahagian yang rata ni. Okey, ni atas ni, bawah, belakang, depan dan tepi. Ada 6. Okey. Sisi seperti biasa macam dekat meja, tepi-tepi ni Ni meja yang panjang. Okay, kalau dekat hujung ni ialah bucu. Yang tajam sikit ni. Ni ialah bucu. Okey, sama juga yang kuning ni Okey, yang kedua cuboid. Okey, kita dah belajar masa bentuk 3 dimensi cuboid. Okey, ni contoh. Sekejap Okey, ni contoh cuboid. Ni cuboid yang cikgu ada lah. Okey, satu warna merah, satu warna oranye. Okey, cuboid juga dikenali sebagai prisma tegak segi 4 tepat. Okey, segi 4 tepat. Segi 4 tepat. Okey, segi 4 tepat atau okey ni. Okey, nampak macam sama. Warna yang sama. Warna dia sama tetapi bentuk dia berbeza. Okey, kalau yang ini dia ada segi 4 sama dan segi 4 tepat. Tapi yang kedua dia segi 4 tepat dan segi 4 tepat. Ini semua segi 4 tepat lah. Okay, yang ni dia ada gabungan. Okey. Dia sama macam contoh ni dia ada dua ada dua bentuk lah. Maksudnya cuboid ni boleh terhasil sama ada gabungan segi 4 sama dan segi 4 tepat ataupun segi 4 tepat sahaja. Okey, mempunyai 6 permukaan rata, 8 bucu dan berapa sisi? Okey. Ini permukaan rata dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bucu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sisi dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12. Okey, maksudnya dia ada 12 sisi. Okey, 12 sisi. Cikgu tulis 12 sisi. Tapi tepi-tepi dia tu ada 12. Okey, kita tengok yang seterusnya. Seterusnya, nama prisma tegak dia ialah prisma tegak segi 3. Okey. Sekejap, cikgu ambil contoh. Okey, ini. Okey. Ataupun yang merah ni. Okey. Okey, apa beza dia? Tapak bawah dia rata. Okey, dia ada tapak yang rata. Dan di bahagian atas dia ada sisi. Okey, bahagian atas dia ada sisi. Okey, kita akan kira sama-sama permukaan rata dia. Okay, permukaan rata dia ada 1 bawah bawah 1, 2, 4, 3, 4,
dan 5. Okey, cikgu ulang guna warna oranye pula. 1, 2, 3, belakang 4, yang kelima di bawah. Jadi dia punya permukaan rata ada 5. Okey, bucu. Bucu cikgu kata ialah bahagian yang tajam ni. Okey, tajam. Okey, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ulang. Cepat sikit. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bucu dia ada 6. Okey, sisi 9 Betul ke sisi dia 9? Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Okey, betul sisi dia ada 9. Okey. Kita akan mengenal lebih dekat lagi bentuk prisma ni. Okey. Bentuk prisma kalau kita potong selari pada tapak, tapak yang rata tadi tu, bentuk dia tetap akan sama. Contohnya prisma tegak segi 3. Okey. Ini prisma tegak segi 3. Cikgu nak potong kat tengah-tengah ni. Okey, cikgu potong tengah-tengah, dia akan terpisah 2. Okey, bila terpisah 2 bentuk dia tetap sama. Masih ada tapak. Okey, masih ada tapak, atas dia masih ada sisi. Okey. Okey, tapak dan sisi. Okey, bentuk sama. Okey. Ni dipotong selari pada tapak. Selari dengan tapak ni tapak, kita potong selari. Okey, sama juga dengan yang ini. Okey, kalau kita potong. Okey. Katalah saya ada prisma tegak segi 4 tepat kan. Dan saya nak potong. Bila potong dia terpisah. Okey, dia terpisah. Okey, dia terpisah. So dia ada bentuk yang masih lagi samalah dia punya bentuk Okey, satu contoh. Okey, ni. Ni pun sama. Okey. Prisma tegak. Bila kita potong 2. Okey, saya letak atas bawah. Potong 2. Bentuk dia masih sama. Okey, masih sama. Okey. Jadi dia kata prisma tegak ni mesti ada 5 atau lebih permukaan rata. Okey, permukaan rata dia mesti lebih daripada 5. Kalau kurang daripada 5 dia bukan prisma tegak lah. Ada 2 permukaan bertentangan. Okey, permukaan bertentangan maksudnya kalau segi yang prisma tegak segi 3 ni, permukaan bertentangan belakang, bentuk belakang dengan bentuk yang hadapan. Okey. Bentuk belakang dan bentuk hadapan, bentuk dia sama segi 3. Okey. Ni belakang ni segi 3, sini pun segi 3. Okey. Dia punya bentuk sama. Dia takkan berlaku depan ni segi 3, belakang segi 4. Dia tak akan berlaku macam tu. Okey. Kemudian ada tapak. Tapak permukaan rata. Okey, tapak tapak permukaan rata dan dia tiada permukaan yang melengkung. Okey. Melengkung tu macam mana? Okey, contoh silinder. Ini silinder, dia bulat kan? Dia ada melengkung. Ni melengkung. Kalau prisma tegak, semua permukaan rata sahaja. Dia tak ada melengkung. Okey. Permukaan dia rata. Okey. Okey, kita akan tengok pula bentuk bukan prisma. Dia ada 4 dekat sini. Yang pertama sfera. Yang kedua kod. Yang ketiga piramid. Yang keempat silinder. Okey,
Kenapa piramid bukan bentuk prisma? Kerana bila kita potong, dia punya bentuk dia takkan dapat permukaan bertentangan dia tu yang sama Okay, saya cuma ada contoh untuk silinder. Okay, untuk bentuk silinder ni, okay, kita tengok silinder. Adakah dia punya permukaan rata dia lebih daripada 5? Okay, permukaan rata dia ada 1, 2. Ada 2 je. Okay, 2 kurang daripada 5. Bila kurang, dia bukan prisma tegak. Dia ada permukaan yang sama bentuk, bertentangan. Okay, depan dan belakang dia sama. Tetapi, dia ada permukaan melengkung. Sepatutnya untuk prisma tegak, tiada permukaan melengkung. Okay, untuk sfera tak ada permukaan rata. Dia tiada permukaan yang bertentangan sama bentuk. Bentuk yang sama tak ada. Dan dia tak ada permukaan yang melengkung tu, orang kata semua permukaan ni memang melengkung lah sebab dia sfera kan. Kalau kod pun sama. Untuk piramid dia permukaan dia lebih daripada 5 untuk permukaan rata, tetapi dia tiada tapak yang bertentangan bentuk bentuk yang sama untuk tapak bertentangan tu tadi, bertentangan yang sama bentuk Okay, kita tengok prisma tegak, dia bersudut tegak dengan tepi-tepinya. Okay, sudut tegak ni maksud dia 90 darjah. Okay, kita ulang balik yang ni tadi. Okay, yang ni mungkin tak nampak. Okay, tapi kalau kita tengok di bahagian ni, okay, bahagian ni, saya tegakkan. Ini ialah sudut 90 darjah sudut 90 darjah. Sama dekat sini pun ada sudut 90 darjah. Okey. Sudut 90 darjah kalau kita dekat jahitan kita boleh guna sisiku L kan? Dia sama juga dengan yang ni. Ni kan macam sisiku L ni. Okay, kalau kita tegakkan dia bentuk dia sisiku L kan? Itu ialah 90 darjah. Okey, kalau ni pun sama. Ini dia ada sudut 90 darjah. Okey, maaf saya ingat sikit. Okey, dia ada sudut 90 darjah. Okey, yang ini pun sama, ada sudut 90 darjah. Okey. Okey, keratan rentas. Okey, tadi cikgu dah terangkan tentang keratan rentas tadi. Okey, dia kata keratan rentas prisma ialah permukaan yang terhasil daripada potongan selari. Okey, dengan tapak pada bentuk prisma. Okey, keratan tu kalau kita potong macam mana pun bentuk dia tetap sama. Okay, sebagai contoh, untuk prisma segi 4 tepat ni. Saya nak potong 2 kat tengah-tengah. Potong 2, bentuk masih sama. Okay, bentuk dia masih sama. Okay, cikgu rapat sikit. Oh, sorry. Okay, rapat sikit. Okay, bentuk dia masih sama. Okay. Kalau segitiga, prisma tegak segitiga. Okay, ni. Kita potong 2. Okey, dah ada 2. Satu atas, satu bawah. Saya ingat. Okey, bentuk dia tetap sama Okey. Permukaan keratan rentas. Dia prisma ni dia dapat nama daripada permukaan bagi dia punya keratan rentas. Okey, contoh kalau segi 4 sama, nama prisma dia ialah prisma tegak segi 4 sama. Kalau permukaan rentas dia segi 4 tepat, prisma dia nama prisma tegak segi 4 tepat. Manakala untuk segitiga, prisma tegak dia ialah prisma tegak segi 3. Okey. Jadi cikgu harap kamu faham mengenai prisma tegak. Ada 3 tadi. Yang pertama prisma tegak segi 4 sama. Yang kedua prisma tegak segi 4 tepat. Yang ketiga prisma tegak segi 3.
Okay, aktiviti kamu untuk kali ini mudah saja. Kamu lengkapkan jawapan pada Google Form yang cikgu dah sediakan. Pastikan kamu tengok gambar-gambar yang diberi dan lihat ciri-ciri yang ada pada setiap prisma. Tadi macam kita dah ulang kaji tadi, prisma tegak ni mesti ada 5 dan lebih. 5 atau lebih permukaan rata, dia tiada permukaan melengkung, dia mempunyai kerata rentas yang sama. Okay, bentuk kerata rentas dia sama. Okay, jadi sampai kita bertemu lagi. Assalamualaikum.